Assalamualaikum dan hai kepada semua follower Pak Emma. Okey, bertemu lagi pada hari ini bersama dengan saya, hos anda untuk hari ini. Saya adalah Wan Amy untuk segmen Mami Milenial. Okey, untuk anda, untuk pengetahuan anda, kita ada banyak nak dikongsikan pada anda dan kena stay tune lah sampai habis rancangan hari ini. Okey, seperti yang kita ketahui, bahasa Inggeris kini sangat-sangat penting untuk dikuasai bagi membolehkan kita menjalani kehidupan seharian dengan lebih baik. Okay? Bahkan jika kita lancar bahasa Inggeris ni dan bagus dalam menguasai bahasa kedua, okay, kita dapat membinalah keyakinan diri dan kalau bersemuka dengan orang pun kita lagi lebih yakin. Jadi begitulah pentingnya bahasa Inggeris terutamanya untuk anak-anak yang sedang membesar. Alright, hari ini kita akan membincangkan topik yang saya kira sangat menarik untuk dikupas kepada anda, iaitu macam mana kita nak dapatkan idea untuk nak menarik anak-anak ni minat bahasa Inggeris, terutamanya di rumah, belajar di rumah kan, sebab di sekolah mungkin dah ada guru, tapi di rumah macam mana kita nak menarik minat anak-anak. Jadi hari ini saya nak bercakap tentang topik bermain sambil belajar bahasa Inggeris, aktiviti menarik untuk anak. Macam mana kita nak buat kan? Jadi, kita tak maulah ibu bapa pun stres untuk nak ajar anak. Sebab kadang-kadang anak ni dia nak belajar secara seronok. Dia nak fun. Jadi, kalau kita asyik suruh belajar tanpa ada apa-apa yang menarik, mungkin agak sukarlah untuk nak menarik minat dia. Dan silap hari bulan, kalau macam kita ajar secara lebih interaktif dengan diorang, mungkin diorang pula yang ajak kita untuk nak belajar dan bermain bersama-sama. Jadi tanpa perlu buang masa, bersama dengan saya hari ini adalah Sir Azrul Hisham Nur Siddiq yang merupakan seorang guru bahasa Inggeris di salah sebuah sekolah di Shah Alam dan juga mempunyai pengalaman mengajar yang saya rasa agak lama. Dan seorang lagi kita akan bersama dengan Mami Farah yang merupakan seorang ibu kepada seorang cahaya mata. Seorang ibu kepada seorang cahaya mata yang berusia 9 tahun. Apa khabar? Assalamualaikum. Khabar baik. Sihat? Sihat, alhamdulillah. Okey, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami untuk segmen Mami Milenial kali ini. Okey, saya nak terus ke soalan pertama untuk Sir Azrul. Boleh? Boleh, alhamdulillah. Okey, saya nak tanya dululah, macam mana mama papa boleh pilih aktiviti menarik untuk anak-anak buat? Contohnya belajar bahasa Inggeris tetapi dalam suasana yang fun, yang rasa tak boring lah untuk anak belajar. Boleh tak Sir Azrul kongsikan kepada follower-follower Pak Emma? Baik, terima kasih. Sebenarnya soalan ini adalah soalan yang sentiasa diberikan kepada saya dan saya ada banyak sebenarnya cara ataupun pendekatan nak memilih aktiviti yang menarik untuk anak di rumah belajar sambil bermain adalah salah satu yang paling penting lah. Yang keduanya ialah kita kena fokus kepada minat anak. Okay. Tapi ini bergantung juga kepada tahap umur anak ketika. Baik. Jadi kalau kita fokusnya pada awal usia anak, katalah sekitar 4-5 tahun, dan fokus ataupun minat anak ketika itu adalah pada warna. Jadi kita cari aktiviti yang berfokuskan warna untuk anak. Mesti ada unsur-unsur permainan untuk menarik minat. Dan yang ketiga, cari aktiviti di mana ibu dan ayah boleh bersama-sama buat dengan anak supaya mereka dapat meluangkan masa berinteraksi dan lebih bermakna aktiviti itu ketika dijalankan bersama-sama. Maksudnya kita kena tahu apa minat anak dan kita cuba buat sambil bermain, mungkin sambil belajar. Betul tak, Sir? Betul. Okay. Kalau macam anak minat colour, kita buatlah
aktiviti kala tu dengan anak. Betul. Seberapa keraplah anak-anak ni perlu didedahkan dengan aktiviti seperti yang saya terangkan tadi. Mungkin dalam seminggu tu kita buat dalam 2-3 kali ke, ataupun kalau ibu bapa yang bekerja mungkin tak sempat untuk hari biasa kan. Mungkin hari Minggu itulah kita peruntukkan untuk anak-anak. So apa pendapat Sir Azrul? Kekerapan ini sebenarnya bergantung kepada ibu dan bapa tersebutlah. Okey. Okay, tapi bila kita bercakap tentang bahasa Inggeris, ini adalah satu bahasa yang asing untuk anak. Okay, kebanyakan anak-anak ataupun family, keluarga di luar sana, bahasa Inggeris ni adalah bahasa kedua. Jadi kalau untuk memantapkan bahasa Inggeris untuk anak-anak, seboleh-bolehnya kita cuba beri sekerap yang boleh. Cuma awal usia itu, anak-anak ini biasanya fokusnya tidak lama. Jadi, apa yang boleh saya cadangkan adalah kalau boleh setiap hari. Tapi jangka masanya tak perlu lama, lebih kurang dalam 20 ke 30 minit sahaja. Tetapi sekiranya ibu bapa sibuk, boleh diselang-selikan. Mungkin 2 atau 3 hari kekerapan diberi ataupun dibuat aktiviti ini bersama anak. Cuma pentingnya ialah ketika aktiviti itu berlangsung, dia mestilah menarik, menyeronokkan. Ibu bapa boleh mengambil bahagian bersama anak dan juga ia mampu mengekalkan fokus anak ketika membuat aktiviti tersebut, dan juga ada unsur-unsur tambahan seperti penghargaan ataupun reward untuk memanjangkan sedikit fokus anak ketika membuat aktiviti. Kalau kita sebagai ibu bapa ni untuk nak buat anak tu belajar secara menyeronokkan tu, kita peruntukkan dalam masa 20 hingga 30 minit lah. Ya, tak perlu lama sebenarnya. Tak perlu lama sebenarnya. Sebab kadang-kadang fokus anak ni kalau lebih daripada tu dah mulalah. Ya, dia betul. dah tak boleh nak fokus kan. Macam Sir Azrul pun memang dah ada pengalaman mengajar anak-anak yang darjah 1. Dia dah tahu macam mana nak fokus anak tu macam mana. Tak boleh lebih 30 minit. Kalau lebih daripada tu, dia dah mula dah gelisah apa semua kan. Betul. Okey, sebelum kita sambung ke perbincangan seterusnya, saya nak bagi tahulah pada anda kan. Sebab tadi kan saya dah cakap segmen Santai Mami Milenial ni dibawakan oleh Novakid. Jadi mungkin ada antara anda yang tertanya-tanya, apakah itu Novakid? Ni untuk pengetahuan semua, saya nak menerangkanlah pada anda. Okay? Novakid ni telah terpilih untuk menerima anugerah kelas online bahasa Inggeris pilihan untuk jenama pilihan PAEMA 2021. Tak terlambat lagi, saya nak ucapkan tahniah lah kepada Novakid. Okay, sedikit info. Novakid merupakan kelas online bahasa Inggeris yang menawarkan pembelajaran secara berperingkat. Berperingkat. Bermula dari yang mudah sehingga ke tahap yang lebih rumit. Pada masa yang sama, guru akan mengawal proses pendidikan dan menyemak serta memperbaikilah bahan pembelajaran agar lebih sesuai dengan keperluan anak. Kenapa best belajar bahasa Inggeris ni di Novakid? Kenapa best? Mesti ramai yang tanya kan, apa keistimewaannya Novakid ni? Okey, saya nak terangkan juga untuk anda. Format pembelajaran di Novakid disusun dengan cara yang menyeronokkan dan menggabungkan permainan. Untuk mendorong anak-anak ni boleh berkomunikasi dalam bahasa Inggeris, dan sebab itulah anak tak rasa tertekan. Dia orang rasa happy lah untuk nak belajar. Mereka belajar sambil bermain game interaktif. Kan kita tahu kan anak-anak ni memang suka kan permainan game ni. Jadi kat Novakid ni memang adalah game untuk belajar secara interaktif. Jadi patutlah anak-anak masuk kelas Novakid ni, mereka akan lebih teruja. Sebab kalau nak tahu, kita akan tanya sekejap lagi dengan Mami Farah. Sebab dia ada pengalaman hantar anak belajar di Novakid. Okey, itu sedikit info tentang Novakid. Akan ada lagi lah kita terangkan selepas ini mengenai keistimewaan-keistimewaan Novakid untuk follower PAEMA selepas ini. Saya nak bertanya pula lah kepada Mami Farah. Pengalaman Mami Farah yang hantar anak belajar di Novakid kan. Kita nak tanya sikit. Ada tak? Ni soalan ni kita nak tanya dulu sebagai
warm up sikit lah pada Farah. Okey. Ada tak Farah bagi break dari belajar untuk anak? Secara jujurnya sekarang ni anak saya masih di tahap 1. Maknanya tahap 1 darjah 1 hingga darjah 3. Jadi saya tak strict sangat dalam dia punya jadual pembelajaran. Saya lepaskan aja. Saya lepaskan, saya bagi dia masa dia, kalau dia tahu sendiri tanggungjawab dia bila dia nak buat kerja sekolah, kita cuma cakap buka mulut je. Firash, siapkan kerja sekolah. Jadi dia akan ambil buku, dia akan buat, tapi lepas tu dia nak main-main apa semua. Saya tak adalah macam kena fokus sangat, sebab kita tahu bila budak-budak yang di bawah tahap 1 ni attention span dia masih pendek lagi. Betul. Macam tadi perbincangan saya dengan Sir Azrul kan, macam budak-budak yang lelaki lah terutamanya, diorang ni lambat sikit matang. Jadi kita pun tak nak, kita nak diorang rasa belajar tu sesuatu yang menyeronokkan. Jadi kita tak nak paksa, biarkan dia bebas memilih cara dia bagaimana. Jadi apa aktiviti yang Farah buat dengan Firash tadi? Firash. Untuk bagi dia rasa seronok, dan seberapa kerap Farah buat dengan dia? Sebenarnya aktiviti ni dah mula daripada dia usia 2 tahun. Okey, di mana sewaktu dia berusia 2 tahun tu saya mula buat busy book sendiri. Saya buat busy book sendiri, saya gali sources daripada internet, cara nak buat, saya laminate kertas tu sendiri, kita guna Play-Doh letak dekat situ, and then buttons untuk mengenalkan dia dengan bahasa Inggeris tu sendiri. And then saya pilih sendiri dia punya channel YouTube, saluran YouTube yang bersesuaian untuk dia. Macam salah satu contohnya Wow English TV. Dia ada 2 watak kat situ, Steve and Maggie, jadi dia akan terang macam-macam dekat situ. Jadi dia banyak belajar daripada aktiviti yang kami buat bersama. Lepas tu saya pun belikan dia Pictionary. Jadi macam untuk gadget pula, budak-budak sekarang kan memang dengan gadget kan. Jadi saya akan install macam aplikasi Fisher Price dekat situ. Jadi dia akan belajar daripada situ dia punya vocabulary. Okey, menarik kupasan daripada Mami Farah tadi, macam mana dia createkan minat anak dia untuk belajar bahasa Inggeris ni. Jadi saya nak tanya pendapat Farah lagi, boleh? Okey. Saya nak tanya, apa kaedah pembelajaran yang sesuai buat anak Farah terus bersemangat untuk kekal fokus dan belajar ni? Yang utama dia, kita kena kenal anak kita macam mana. Okey, dia punya attention, fokus dia tu berapa lama dia boleh bertahan. Sebab kalau kita dah kenal, senang kita nak corakkan pembelajaran anak tu. Macam untuk anak saya, Iman Firash, dia attention span dia tak boleh lebih daripada 25 minit. Jadi saya macam tak paksa, macam 25 minit kita belajar, and then kita buat fun things. Saya mesti umpan dia dengan game selepas tu. Jadi macam lepas tu dia boleh ada free time dia untuk buat apa-apa, dan benda tu, proses tu berulang-ulang dalam satu hari, mungkin dalam 3 kali 4 kali macam tu. Maksudnya satu hari 3 atau 4 kali lah kira Farah buat aktiviti bersama dengan Firash tadi lah. Itu kalau weekend. Kalau hari saya bekerja, maknanya macam lepas dinner ke, lepas solat isyak ke, kita akan mula macam buat macam. At least kalau weekdays tu satu sekali. hari sekali kena ada aktiviti betul. dengan. Maknanya kita kena ada bonding lah dengan anak tu. Kita tak boleh biarkan dia surviving on his own lah maksudnya. Jadi diharapkan perkongsian daripada Mami Farah ni dapat dimanfaatkanlah untuk parent di luar sana untuk nak memberi aktiviti yang menarik untuk anak-anak. Jadi kita at least satu hari sekali pun kita buat dah okey lah. Walaupun tak boleh nak buat beberapa kali. Kan Farah, betul tak? Daripada kita tak buat langsung lagi rugi kan? Yes. Sekurang-kurangnya sikit, sekejap pun tak apa. Okey. Sekurang-kurangnya sikit pun tak apa. Janji ada aktiviti tu setiap hari dengan anak, dan kita juga boleh bonding bersama dengan mereka. Sebelum tu, buat follower Pak Emma yang mungkin baru join live kita, hari ini kita bersama dengan Sir Azrul dan juga Mami Farah untuk bercerita tentang topik bermain sambil belajar bahasa Inggeris. Apa aktiviti menarik untuk anak? Apa yang kita boleh buat untuk anak ni bagi dia orang rasa tertariklah untuk buat bersama-sama dengan kita. Okey, sekiranya anda tidak mahu terlepas info-info menarik yang telah mereka kongsikan tadi, boleh share sesi live ni dan tengok kemudian. Sebab kita ada dah tadi discussion dengan Sir Azrul dan juga Mami Farah, dah banyak dah dia orang share pada kita tadi apa cara-cara yang mereka lakukan. Jadi kalau yang baru menonton ni, boleh share dulu live ni dan boleh tengok kemudian. Untuk yang lain-lain juga, jangan lupa like dan komen. Dan kalau ada soalan, boleh drop di ruangan komen. Nak share pengalaman pun
Boleh. Sebelum kita bersama lagi dengan dua panel jemputan kita, saya nak terangkan lagi sekali lah tentang Novakit ni. Sebab tadi saya dah cakap, ni saya nak cakap lagi tentang Novakit. Okey, di Novakit sebenarnya sesi pembelajaran adalah secara kelas maya yang menarik dan dikendalikan oleh guru asing atau penutur asli berpengalaman yang diperakui pakar ESL. Yang bestnya, mama papa juga boleh memantau tahap serta pencapaian anak-anak semasa mengikuti kelas di Novakit. Bagus kan? Kita boleh pantau juga anak tu macam mana perkembangan dia. Okey ke tak okey ke, kita boleh tengok. Okey, dan satu lagi, sebelum saya nak terangkan lagi mengenai keistimewaan Novakit, kita nak bersama pula lah dengan Sir Azrul. Okey, Sir Azrul dah tunggu ni untuk nak menjawab soalan saya kan? Okey, berbalik kepada Sir Azrul lah, saya nak tanya. Bagaimana pendekatan yang sesuai untuk buat anak-anak rasa seronok nak belajar bahasa Inggeris? Ada tak macam teknik ataupun cara yang boleh Sir Azrul kongsikan bersama dengan follower-follower Pak Emma kita hari ini? Pada hari ini saya ada bawa sebenarnya contoh aktiviti yang menjadi kesukaan anak-anak saya, antara kegemaran lah anak-anak saya di rumah. Kerana ia mengintegrasikan permainan sambil belajar. Jadi apa yang saya ada di sini ialah beberapa bahan yang saya gunakan dalam aktiviti yang saya akan tunjukkan sebentar lagi lah. Okay, yang pertamanya ialah kita ada, ini memang favourite anak sekarang ni. Betul. Ini memang favourite anak. Ini namanya Pop-It. Tapi Pop-It ni saya dah inovasikan. Di mana saya letakkan huruf A sampai Z pada Pop-It ni. Jadi kalau biasanya anak-anak dia just ambil dan just tekan saja Pop-It ni, tapi ini saya improvise. Manakala anak suka Pop-It ni, jadi saya letakkan huruf pada Pop-It ni lah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua saya ada dekat sini ialah, ini adalah linking blocks. Linking blocks ni adalah, ini pun saya cari sendiri. Di mana saya letakkan huruf dekat blocks tu supaya untuk dicantumkan oleh anak bila saya berikan perkataan-perkataan kepada mereka. Okey. Yang seterusnya saya ada ini transparent chips. Transparent chips ni memang digunakan dalam aktiviti yang akan saya tunjukkan sekejap lagi. Cuma bahan-bahan ini saya beli secara sendirilah. Secara sendiri atas talian supaya saya dapat improvise apa yang saya nak untuk anak, kesesuaian pada anak. Seterusnya saya ada ini laminated paper lah. Okey, maknanya saya buat sendiri untuk anak. Okey, dia ada beberapa bahagian di sini, nanti saya akan terangkan satu persatu, dan juga yang terakhir ada marker pen. Okey, untuk anak lah. Sebab untuk aktiviti ni dia mengintegrasikan 4 kemahiran. Listening, speaking, reading dan juga writing. Maknanya 4 kemahiran ni adalah kemahiran yang utama dalam menguasai bahasa Inggeris. Cuma fokus saya adalah pada untuk anak-anak awal usia. Untuk aktiviti ini sesuai untuk anak lebih kurang dalam 5 ke 7 tahun. Bergantung kepada tahap kesediaan dia, bergantung kepada perbendaharaan kata. Banyaklah sebenarnya kognitif anak-anak tu. Jadi saya tunjukkan sikit macam mana cara dia. Kalau dulu-dulu, biasanya ibu bapa ataupun guru di sekolah, dia hanya tunjukkan gambar. Macam ni sahaja. Okey, gambar dan perkataannya, sit. Okey, dan anak akan ulang. Okey, dan dia habis begitu sahaja. Jadi itu tak cantik ataupun tak seronok kan. Okay, jadi apa yang kita buat, masih lagi menggunakan pendekatan yang lama. Okay. Jadi saya akan tunjukkan gambar dan saya akan sebut. Bila sebut, anak akan mendengar. Di situ listening. So saya akan sebut sit. So bila anak mendengar, dia dah dapat info itu. Okay, tapi kita jangan teruskan dengan percakapan dulu. Biar dia dengar dulu. Okay, bila kata-kata ulang, okay, dia akan ulanglah sit. Bila dia ulang tu bermakna dia dah speak, dia dah bercakap. Dia dah 2 kemahiran dia dekat situ. Okey. So itu bila saya tunjukkan gambar. Seterusnya bila yang ini pula, ini dia datang dengan kemahiran-kemahiran yang lain. Untuk yang atas ni ialah kemahiran menulis. Untuk bahasa Inggeris lah. Okey, jadi perkataan sit ni tadi, anak-anak sekarang ni kita dengan keadaan pandemik yang hampir 2 tahun ni kan, kebanyakan anak
pemerhatian saya, dia mempunyai masalah dari segi motor skill ataupun kita panggil motor halus. Tangannya mungkin agak kaku, agak keras bila nak menulis. Jadi saya masukkan dekat sini. Okey, seat ni tadi dengan garisan lah. Ini kita panggil garisan 4. Memang biasanya lah untuk budak. Untuk anak-anak yang mungkin ada masalah dari segi menulis, kita boleh bantu dia. Jadi dia akan pegang marker pen ni. Pegang marker pen pun saya boleh kenal pasti sama ada murid ni bermasalah ataupun tidak. Dia punya motor halus dia bermasalah ataupun tidak. Jadi kalau untuk murid yang tiada masalah, dia tahu garisan mana dia nak letak SIT ni. Jadi contohnya saya akan tulis SIT. Okey. So bila saya dah letak macam ni, anak pun tulislah ikut. Kalau betul, alhamdulillah. Okey, kalau tak betul kita boleh betulkan. Tapi memang ni dah laminate siap-siap lah. Laminate dah siap-siap sebab laminate ni ada sebabnya. Sebab saya tak nak membazir. Betul. Bila laminate ni saya boleh padam dan guna semula. Terpaksa buat macam tu lah sebab ia melibatkan kos yang tinggi juga. Okey. Jadi sebenarnya memang sesuai untuk ibu bapa di rumah lah kalau nak buat. Cuma kena ada usaha lebih sikit. Okey. So bila dah tulis, okey, yang pertama dia akan tulis sit. Okey. Kemudian build it. Dia kena bina perkataan sit ni. Maknanya apa yang kita buat, kita gunakan linking blocks. Okey. So dengan linking blocks ni, okey, tak apa saya letak je, buang je di atas ni. Okey. So linking blocks ni maknanya nanti dia kena cari satu-satu. SIT itu ejaannya. So dia akan carilah huruf S. Okey, kat telah sini Okey, huruf S. Okey, cari huruf I. So dia akan perlahan-lahan cari. Ini semua motor halus. Dia akan cari sampai dia jumpa huruf huruf I. Dia gabungkan. Ya, dia akan gabungkan huruf-huruf ni sampailah jadi perkataan sit. Dapat perkataan sit, dia dah jumpa. Dia letak sahaja atas ni. Okey. Okey, selepas tu kita ambil pula transparent coins tadi. Untuk transparent coins ni mudah saja. Sit ini tadi ada 3 huruf. Okey, jadi dia ambil 3 coins ni dan dia cari huruf SIT dalam laminated paper yang saya beri tadi. Dan dia cover, dia tutup S tu. Jadi dia dah kenal huruf tu. S, K, I. Okey, dan cari huruf T. Okey, sampai situ. Siaplah. Dan yang terakhir sekali, dia menggunakan pop it ni untuk mengeja semula perkataan sit itu tadi. Jadi dia tengok S. Okey, dia akan tekan I dan tekan huruf last sekali ialah huruf T. Maknanya dia dah dapat dah. Jadi kalau dalam aktiviti ini sebenarnya aktiviti itu satu dia kena menyeronokkan, okey, dan menarik. Kedua, kalau boleh cari aktiviti yang dapat melibatkan seberapa banyak deria anak. Kalau di sini ada beberapa, mungkin 3 lebih kurang. Melihat, okey, merasa, okey, kalau nak cantik lagi, bawalah bahan maujud ke, letak pada dia, tunjuk. Kalau ada bau lagi elok. Katalah kita belajar tentang buah-buahan. Orange kan, kita bawa orange tu letak dekat dia. Okay, this is orange. So dia boleh bau. So, maknanya deria dia semua dilibatkan. Bila dilibatkan semua deria, dia lebih senang ingat, dia lebih seronok main benda ni. Tapi ini adalah antara aktiviti kegemaran anak saya dan juga kalau murid-murid saya di sekolah. Student lah. Maksudnya Azrul pun praktikkan juga di sekolah lah selain pada di rumah bersama dengan anak-anak, bawa juga aktiviti ini untuk nak menarik minat student di sekolah yang Azrul mengajar. Jadi saya rasa penggunaan warna-warna ni memang akan menariklah minat anak-anak untuk belajar dan memahami apa yang dia sedang lakukan. Betul tak Azrul? Okey, saya rasa memang sangat-sangat menarik. Nampak je simple. Kita sebagai ibu bapa pun memang boleh buat di rumah benda-benda macam ni kan. Sebab modal pun orang kata tak perlu ambil modal yang mahal pun kita nak ajar anak-anak di rumah ni. Janji menarik untuk mereka. Okey, baiklah. Tadi Azrul dah tunjuk dah cara dia buat aktiviti menarik untuk anak
belajar. Saya nak bertanya pula pada Mami Farah ni. Boleh Kak Farah? Boleh. Boleh. Alright. Okey, saya nak tahulah apa cabaran terbesar yang Farah dan anak semasa belajar bahasa Inggeris ni. Mungkin adalah kekangan-kekangan tertentu untuk Farah ni kan, nak mengajar anak ni minat bahasa Inggeris. Boleh Farah share pada follower Pak Emma tak? Okey, actually macam untuk saya punya cabaran dengan Iman Firaj ni adalah bila anak kita tu dia lebih, orang kata dia lebih advance pada kita. Bila dia kadang-kadang kita argue dengan dia. Kita kata ini perkataan dia, tapi kata bukan mami, ini adalah perkataan dia. This is the correct one. Jadi kita buka balik dictionary ke, kita balik Google, kita balik nak tengok sama ada benda tu betul-betul tepat ataupun tak, sebab kita nak pastikan yang dia mendapat penyampaian ilmu yang betul. Itu yang pertama. Yang kedua dia, cabaran dia bila kita belajar, anak-anak kita belajar bahasa Inggeris tu, kita mesti berdasarkan pada minat dia. Macam Firaj, dia minat pada Thomas and Friend. Okey, kartun Thomas and Friend. Jadi saya pula sebagai ibu, saya nak terlibat sama. Jadi saya terpaksa belajar setiap watak Thomas and Friend tu supaya kita boleh ada sesi bercerita yang lebih efektif. Itu adalah antara cabaran untuk saya dan Iman Firaj dalam pembelajaran bahasa Inggeris Iman Firaj. Maksudnya dia yang lagi dia lebih ke depan daripada kita. Dia lebih ke depan daripada mami dia. Kadang-kadang dia ajar mami dia balik. Maksudnya Iman Firaj tu dia dah didedahkan dengan penguasaan bahasa Inggeris ni semua tu kan. Daripada umur dia berapa tu? Secara jujurnya daripada usia dia bayi dan baru lahir lagi. Memang saya dah mula berkomunikasi di dalam dua bahasa dengan dia. Saya akan bertutur dalam bahasa Melayu yang betul, tak pernah pelat. Dan yang kedua, saya akan bertutur dalam bahasa Inggeris dengan dia. Jadi saya nak dia faham, dan orang kata dia punya pemberat tu sama kedua-dua. Ya, seimbang. Jadi daripada bayi lagi lah Farah dah terapkan penguasaan bahasa Inggeris ni untuk Iman Firaj tadi. Ya, betul. Itulah dia lagi orang kata ke depan daripada mami dia kan, sebab betul budak-budak ni dia cepat belajar. Betul. Kan? Lagi Dengar kalau dia tengok kartun, dia dah serap terus. Kita dia orang macam span kan. Saya setujulah dengan Farah tadi, apa yang Farah cakap kan. Sebab anak-anak ni apa yang dia dengar, apa yang dia tengok, dia akan cepat serap. Okey Farah, nak tanya jugalah. Saya difahamkan yang Farah pun dah mendaftarkan anak di Nova Kid kan? Betul. Untuk mengikuti kelas ni lah. Apa yang membuatkan Farah memilih Nova Kid sebenarnya? Okey, Nova Kid ni pada saya daftar lepas saya buat research tentang Nova Kid ni, dan saya kaji latar belakang guru-guru di Nova Kid. Jadi daripada apa yang saya dapat daripada apa yang saya buat research tu, Nova Kid ni guru-guru dia adalah guru-guru yang terlatih, di mana mereka mempunyai kelayakan yang telah ditetapkan. Jadi saya bila saya baca dan saya tengok dia punya metodologi pengajaran dia tu berbeza, lain daripada yang lain, saya berminat untuk mencuba. Bila saya cuba kelas percubaan, anak saya boleh duduk di situ fokus selama 25 minit tanpa perhatian dia teralih ke mana-mana. Sebab cara cikgu tu berinteraksi dengan anak murid, dan ianya adalah kelas perseorangan face to face, one by one, di antara guru dengan murid. Dan juga yang paling saya suka disebabkan ia adalah guru penutur asli. Okay. Dah berapa tahun dah Farah hantar Firaj? 2 tahun. 2 tahun. Ini tahun yang kedua lah. Ini tahun yang kedua. So macam mana Farah tengok perkembangan Firaj tu daripada mula-mula masuk ke Nova Kid sehingga ke tahun yang kedua ni? Semakin becok sekarang. Semakin becok, bertutur di dalam bahasa Inggeris. Dan orang kata sekarang dia lebih yakin, macam dia tak kisah nak bercakap. Even macam kalau saya bawa dia ke pejabat saya, majikan saya, ketua saya di pejabat adalah berbangsa Jerman, di mana dia ada keyakinan untuk berkomunikasi dengan penutur asli tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa malu. Dan dia dah boleh untuk construct ayat tu dengan bagus, dengan baik, dan menggunakan grammar yang betul. Tata bahasa Inggeris yang betul. Wow, hebat lah.
Alhamdulillah. Itulah orang kata kan tak sia-sia Tak sia-sia. anak ke Novakid ni kan. Betul. Alright. Saya nak tambah sikit. Program pembelajaran di Novakid mengikuti piawaian pendidikan Eropah yang dibentuk berdasarkan kerangka rujukan Eropah untuk bahasa CEFR dan memfokuskan kepada ciri-ciri pendidikan dan psikologi kanak-kanak berumur 4 hingga 12 tahun. Sebab itulah anak-anak yang mengikuti kelas di Novakid ni akan rasa lebih seronok dan tak stres waktu belajar. Jadi bercakap tentang tak stres ni Farah, setuju tak kalau saya cakap anak-anak belajar sambil bermain merupakan alternatif terbaik kita ajar bahasa Inggeris? Setuju. Setuju. Sangat setuju sebab anak-anak zaman milenial ni mereka ni more terdedah kepada gadget, pada games. Jadi itu sesuatu yang boleh menarik perhatian mereka. Jadi itu adalah salah satu cara yang efektif. Okey. Tadi dah Farah dah bercakap, dah menerangkan mengenai bagaimana perkembangan anak dia daripada zero, tak kata zero lah, dia dah tahu dah bahasa Inggeris tu sikit-sikit, tapi apabila dah dimasukkan ke kelas Novakid tu lagi nampak perkembangan yang bagus. Betul tak? Jadi okey, ni soalan yang terakhir. Kita dah nak ke penghujung dah ni siaran kita. Jadi soalan yang terakhir untuk Sir Azrul. Nampak Sir Azrul dah tak sabar dah nak menjawab ni kan? Okey, saya nak tanya Sir lah. Kenapa penting anak-anak untuk master bahasa Inggeris pada zaman sekarang berbanding dahulu, Sir? Apa? Kenapa? Mungkin pendapat Sir sebagai guru bahasa Inggeris? Untuk soalan tu saya bukanlah dahulu tu tidak penting sebenarnya. Cuma ada perbezaan dari segi kepentingannya ketika ini berbanding dahulu. Dahulu tetap penting. Cuma pada ketika ini, anak-anak yang menguasai bahasa Inggeris pada peringkat awal, usia yang awal, mereka ini salah satunya, kalau perhatian saya, dia mempunyai satu level ataupun keyakinan diri yang sangat bagus, sangat tinggi. Satu. Okay. Yang keduanya, biasanya anak-anak ini, mereka lebih pandai, mahir, bergaul antara satu sama lain. Yang ketiganya, yang menguasai bahasa Inggeris, mereka ini cepat menyesuaikan diri dengan persekitaran ataupun rakan-rakan ataupun perbezaan bahasa. Kerana mereka telah terdedah dengan lebih awal untuk bahasa ini. Itu dari segi dalaman ataupun pada individu anak tersebut. Untuk kepentingan luaran ataupun yang lebih besar. Kalau kita tengok sekarang ni, bahasa Inggeris adalah bahasa akademik sebenarnya. Itu yang kadang-kadang ibu bapa dia yang memberi pendedahan awal kepada anak-anak, dia nampak bahasa Inggeris ni adalah bahasa akademik. Jadi apa-apa sahaja bahan ataupun material yang nak dapat daripada internet ke belajar, kebanyakannya boleh saya katakan lebih daripada 50% adalah dalam bahasa Inggeris. Jadi di situ, bila dah menguasai bahasa Inggeris, anak-anak ini dia punya windows of opportunity tu lebih besar. Maksudnya dia dengan penguasaan bahasa Inggeris ni, dia dapat pendedahan ataupun dia dapat peluang yang lebih banyak berbanding anak yang mungkin lewat sedikit menguasai bahasa Inggeris. Jadi di situ bila kita dah menguasai bahasa Inggeris, bahasa akademiknya bagus, dan seterusnya peluang kerjaya lebih baik. Bila belajar nanti, kalau nak mencari bahannya dalam bahasa Inggeris, mudah, senang nak faham. Jadi itu antara kepentingan menguasai bahasa Inggeris pada peringkat awal. Okey, tadi Sir dah cakap macam mana kita nak buildkan anak tu untuk nak bolehlah menguasai bahasa Inggeris. At least basic pun tak apa dulu kan Sir kan, daripada awal ni. Jadi saya nak tanya juga, saya nak bagi minta lah Sir Azrul bagi kata-kata semangat sikit untuk mama papa di luar sana yang nak ajar anak dia ni dengan cara menyeronokkan dah Sir. Mungkin Sir boleh bagi kata-kata semangat. Yelah, kadang-kadang kita sebagai ibu bapa ni cakap alah tak sempat lah, penat lah, balik kerja tak sempat. Jadi mungkin Sir boleh bagi kata-kata semangat sikit pada follower kita yang tengah menonton sekarang ni, macam mana kita nak buat sikit lah, at least ada sikit masa untuk dia orang.
untuk anak-anak ni? Saya faham sebenarnya itu antara kekangan ataupun halangan yang dihadapi oleh ibu bapa lah. Cuma untuk kata-kata semangat ni, saya satu perkataan, iaitu teruskan usaha untuk cari aktiviti yang sesuai untuk anak-anak untuk menguasai bahasa Inggeris. Cuba, kalau gagal tak apa, tak ada masalah. Kalau tidak sesuai tak apa, tapi teruskan mencari. Kerana bila kita bercakap tentang anak ini ataupun bahasa Inggeris, bila kita nak kalau katalah contoh saya bagi analoginya adalah bunga. Kalau bunga itu tak berkembang dengan baik, kita bukan baiki bunga tersebut, kita baiki dia punya persekitaran, surrounding dia. Itu maksudnya bila kita bagi sesuatu dekat anak, aktiviti itu mungkin satu tu tak sesuai, tapi kita cari sebab banyak bahan di luar sana untuk anak-anak. Tak perlu sekarang ni kalau kekang tak boleh buat kat rumah, bahan tu boleh cari anytime. Semua ada smartphone. Okey, semua ada tab ke kadang-kadang kan. Di tempat kerja kita boleh siap-siap cari untuk anak. Balik rumah kita just bagi sahaja. Sebab semua bahan tu memang dah ada dalam. Cuma mesti tekankan kesesuaian aktiviti itu dengan tahap kesediaan anak. Kalau aktiviti tersebut terlampau tinggi pun tak elok juga untuk anak. Kalau tahapnya di sini kita bagi aktiviti yang di atas, dia tak boleh capai pun susah. Tapi cuba jaya. Cuba. Itu yang paling penting. Penting jadi cubalah kita try untuk yang terbaik untuk anak-anak kita kan. Sebab anak-anak kita ni, kitalah yang kena tunjuk teladan yang baik untuk mereka. Kalau kita berusaha lebih, insya-Allah anak tu pun akan berjayalah nanti. Jadi apa yang dikongsikan oleh Sir Azrul tadi harap dapat dimanfaatkanlah untuk follower-follower Pak Emma yang tengah menonton sekarang ni. Okey, ni soalan yang terakhir untuk Farah pula sebelum kita menutup siaran kita. Okey, nak tanya Farah lah, ada apa-apa pesanan tak untuk mama papa di luar sana yang teringin nak mendaftarkan anaknya di Novakid apabila dah dengar Farah share tadi kan macam mana perkembangan Firash tu. Jadi Farah boleh kongsikan sikitlah cara untuk mereka yang belum daftar tapi teringin nak mendaftar dekat Novakid tu. Okey, untuk mendaftar dekat Novakid ni tak semestinya kita terus mendaftar kelas yang orang kata full kelas. Maksudnya di Novakid mereka menawarkan kelas percubaan. Okey, kita boleh mendaftar anak-anak untuk kelas percubaan untuk melihat keserasian anak dengan kelas yang dilaksanakan di Novakid. Dan sekiranya ibu bapa merasakan kelas Novakid tu adalah sesuai serasi dengan anak-anak, jadi ibu bapa bolehlah terus melanggan Novakid ni. Boleh pergi ke laman web Novakid dan di situ ada link untuk kelas percubaan. Percubaan tu berapa kali untuk anak-anak boleh join ni Farah? Kelas percubaan tu saya tak berapa pasti, tapi untuk Firash dulu sekali dia cuba. Sekali dia cuba. Tapi saya tak silap saya ada 4 kot, mungkin ada 4. Tapi akhirnya kita boleh rujuk di laman web Novakid lah sebab dah 2 tahun kan Firash kan. Okey, so apa yang dikongsikan oleh Farah tadi harap dapatlah memberi manfaat untuk parent di luar sana yang nak cuba yang terbaik untuk anak-anak belajar dan menguasai bahasa Inggeris dengan lebih baik. Jadi nasihat saya untuk follower-follower kita, buat yang terbaik untuk anak, insya-Allah hasilnya juga adalah yang terbaik di kemudian hari. Saya nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada dua jemputan kita pada hari ini yang sudi meluangkan masa bersama-sama dengan santai-santai Mami Milenial, dan segala tips yang dikongsikan ini harap dapat manfaat kepada follower Pak Emma lah. Jadi terima kasih juga kepada semua yang menonton sesi live hari ini. Teruskan menyokong Pak Emma dan nantikan lebih banyak perkongsian menarik untuk anda semua. Okey? Dan terima kasih juga saya nak ucapkan kepada penaja santai-santai Mami Milenial kali ini, iaitu Novakid, buat mama papa di luar sana yang nak mencari kelas pembelajaran bahasa Inggeris yang interaktif, menarik untuk anak-anak, bolehlah mendaftar di Novakid sebab
dia adalah yang terbaik lah setakat ini. Apa yang saya dengar daripada Mami Farah pun tadi, dia cakap itu adalah yang terbaik untuk anak dia. Jadi kita cuba try masuk kelas dulu, mana tahu serasi dengan anak, boleh kita join terus nanti. Dan untuk nak mengetahui lebih lanjut mengenai tawaran kelas di Novakid, boleh layari www.novakid.my. Boleh ke laman Facebook mereka Novakid Malaysia ataupun Instagram Novakid_my. Akhir kata dari saya, bahasa Inggeris merupakan bahasa yang sangat penting untuk anak-anak kuasai pada zaman sekarang. Tetapi jangan perlu beri tekananlah pada mereka. Biar mereka rasa happy dan juga teruja untuk belajar. Dan apabila ada kaedah yang betul ni, saya rasa anak-anak akan rasa lebih bersemangat untuk belajar, dan kita sebagai ibu ayah pun akan rasa happy tengok perkembangan anak dari sehari ke sehari. Jadi kita cuba carilah ilmu dan peluang, kalau ada tu cuba buat yang terbaik untuk mereka dan bagi motivasi untuk anak-anak. Kan Farah kan? Dan jangan lupa ya, follow FB Pa Emma dan IG serta subscribe YouTube Majalah Pa Emma. Semestinya Pa Emma sentiasa menjadi rujukan dan teman setia ibu bapa di luar sana. So stay safe. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi. Bye.